Assalamualaikum. Kita sambung kelas kita di bawah tajuk rate of reaction, kadar tindak balas, pada sesi yang keempat atau yang kelima ni lah, berkenaan dengan kadar tindak balas. Sebelum cikgu sambung berkenaan dengan planning of experiment, berkenaan dengan 4 faktor tu, pada sesi yang lepas, pada awal sesi yang lepas, cikgu ada cerita pasal mangkin, untuk menerangkan faktor mangkin mengikut teori pelanggaran. Cikgu ada bagi 2 contoh, yang mana bagi contoh penguraian decomposition of hydrogen peroxide tu, yang dia akan menghasilkan air dan oksigen, cikgu tidak memberikan nama mangkin kan, mungkin cikgu lupa pada ketika itu. Mangkin tersebut adalah dalam bahasa Inggerisnya adalah manganese 4 oxide, atau dalam bahasa Melayu mangan 4 oksida. Dalam bahasa Melayunya kita panggil mangan 4 oksida. Ini perkara yang cikgu terlupa pada sesi yang lepas. So cikgu dah maklumkan nama mangkin bagi tindak balas penguraian hidrogen peroksida, nama mangkin dia adalah mangan 4 oksida. So hari ini kita sambung balik untuk planning experiment to study the factor that affect the rate of reaction. So yang lepas kita dah bincang berkenaan dengan size of solid reactant, bagaimana kita membuat di dalam makmal, dan kita dapat graf yang kamu kena tahulah graf dia, nak tahu nak baca ni contoh graf yang cikgu tunjukkan pada minggu lepas kan. Kamu kena tahu bezakan eksperimen, ada 2 eksperimen, eksperimen tanpa faktor dan dengan faktor, macam mana kita nak baca kan. Yang mana cikgu dah tunjukkan yang lepas, lengkuk atau curve yang awal ni disebabkan oleh salah satu faktor daripada 4 tu lah. Manakala yang di akhir tu, macam mana kita nak tahu, adalah berkenaan dengan amount bahan. Bagaimana kita nak tahu amount? Tengoklah, kalau amount kita guna sebelum eksperimen tu, eksperimen 1, eksperimen 2 sama, maka dia akan berjumpa. Kalau eksperimen kedua kita guna lebih sikit, maka hasil dia separuh lah. Kalau eksperimen yang kedua kita buat lebih banyak amount dia, maka hasil dia pun gas akan bebas akan banyak. Ini yang berlaku apabila kita rujuk hasil sebagai variable untuk kita nak tengok kadar tindak balas. Hasil maksudnya dari segi gas, kita akan dapat graf macam ni. Hasil biasanya makin lama akan meningkat. Bentuk graf dia seperti inilah. Tapi graf ini, kalau yang lepas kita guna untuk faktor size, sebenarnya graf ini juga boleh gunakan untuk mengkaji faktor-faktor lain. Faktor size boleh, faktor mangkin boleh, faktor kepekatan larutan boleh, ataupun faktor suhu. Memang soalan gemar menyoal kamu berkenaan dengan graf ni. Jadi graf ni kamu kena belajar betul-betul lah. Tapi ada juga planning eksperimen kita tidak menggunakan graf ni. Yang mana kita akan bincang selepas ni, kita tak dapat graf seperti ini. Kita dapat graf yang lain. Sebab apa? Sebab kita tak tengok isi padu gas sebagai variables. Kita tengok benda lain. Tapi graf yang satu lagi ni kuranglah ditanya dalam soalan-soalan objektif atau struktur. Tapi kamu kena tahu juga graf tu. Graf tu boleh keluar dalam soalan paper 3 sekarang lah. Kamu punya paper 3 cikgu tak pasti macam mana bentuk dia. Kita bincang faktor yang seterusnya. Faktor kepekatan. Faktor kepekatan, cikgu kata kepekatan atau concentration ni boleh pakai bentuk macam ni, memang suka keluar soalan. Tapi kepekatan ni ada juga cara yang lain, bentuk yang lain. Sebabnya kenapa ada 2-3 graf ni? Sebabnya bila mana kita
kita tak tengok gas, kita tengok benda lain pula sebagai variable, maka bentuk graf kita akan jadi lain. Okey. Okey, kita tengok faktor kepekatan. Okey, ini faktor kepekatan, concentration of solution. So dalam bahasa Inggeris, yang mana bahasa Inggeris boleh salin lah, yang mana bahasa Melayu tu kena translate. Tapi cikgu rasa kelas 4B cikgu dah ajar sikit ni ya. Mungkin sebahagian besar dah salin lah. Okey, kita tengok faktor concentration. Nampak graf, gambar dia pun dah lain sikit, dah tak macam gambar ni kan. Okey. Jadi graf kita yang akan dapat nanti lain sebab kita tengok benda lain pada kepekatan ya. Okey, untuk tindak balas ini kita menggunakan dua bahan kimia yang bagi cikgu kamu first time dengar, iaitu sodium thiosulfate solution bertindak balas dengan sulfuric acid. Okey. Sodium thiosulfate ni dalam bahasa Inggeris, bahasa Melayunya adalah natrium thiosulfat. Okey, natrium thiosulfat. Seingat cikgu formula dia seperti inilah. Natrium thiosulfat, satu bahan kimia yang baru lah, baru belajar. Ataupun bahasa Inggerisnya sodium thiosulfat bertindak balas dengan sulfuric acid. Okey, bertindak balas dengan sulfuric acid. Okey, akan menghasilkan garam sodium natrium sulfat, sodium sulfate campur sulfur dioksida. Okey, campur sulfur, dan dia agak kompleks sikit, cikgu ingat lupa, tak silap cikgu campur air lah. Okey, ni tak confirm lagi ya. Okey, tapi di sini yang pentingnya untuk tindak balas ni kita bukan tengok gas yang terbebas. Gas di sini, gas sulfur dioksida ni kita tak tengok. Kita rujuk benda lain ya. Memang kalau tengok gambar rajah ni pun mana ada kita perangkap gas untuk kita ukur kadar tindak balas, tak ada. Dekat sini kita tengok variable yang lain, benda yang lain. Kita tengok dari segi ni sulfur ni. Okey, sulfur ni apa? Sulfur ni dari segi fizikal dia, sulfur ni bentuknya pepejal yang berwarna kuning lah sulfur ni. Tetapi sulfur ni dah bercampur dengan semua ni, dia tak ada nampak kuning sangat. Tapi sulfur ni sifat dia pepejal, solid. Jadi apa yang berlaku adalah kita buat radar seperti ini, dan di bawahnya kita letakkan pangkah X. Tujuan dia adalah semasa masa berjalan tu, maka produk ni akan terhasil. Ini larutan tanpa warna, gas, air. Tetapi campuran ini akan menghasilkan sulfur yang makin lama makin banyak. Berbanding masa meningkat, maka sulfur pun akan meningkat. Bila sulfur meningkat, pepejal sulfur makin banyak, apa yang berlaku adalah kamu akan dapat lihat mata sini. Okey, sebenarnya eksperimen ini kita mesti, bila kita campur bahan dua ni, kita mesti catat masa. Kita ada masa stopwatch. Campur je bahan, kita catat masa stopwatch tu. Apa masa kita nak catat adalah masa mata kita ni, selagi mata kita ni dapat melihat pangkal X ni, kita catat. Apabila sulfur makin banyak, apa jadi? Pangkal X ni makin kabur, makin hilang. Bila hilang saja kamu stop stopwatch tu. Tu dia punya cara kerja eksperimen kali ni, agak pelik sikit ya. Jadi dekat sini yang pentingnya sulfur ni. Selama mana sulfur ni dapat menghalang mata kita ni daripada melihat pangkal X tu. Kalau hilang je pandangan pangkal X tu, maka kita stopwatch kita ni, dan kita catat berapa lama masa kita diperlukan untuk pangkal X ni hilang. Okey, itu secara ringkas.
Jadi kita tengok apakah dia punya perkara-perkara yang ada di sini, boleh catat. Kita pergi kepada faktor kepekatan. Kepekatan ni tidak melibatkan, kita hanya rujuk cecair lah, pepejal tak rujuk. Okey, makin ni kita tinggal dulu, kita tengok kepekatan. Okey, problem statement mesti bermula dengan perkataan tanya lah. How does, adakah ataupun bagaimanakah. How does the concentration of sodium thiosulfate solution affect the rate of reaction with sulfuric acid? Okey, yang menampak tu dicatat teruslah. Bagaimanakah, adakah ataupun bagaimanakah kepekatan natrium thiosulfat, larutan natrium thiosulfat memberi kesan kepada kadar tindak balas dengan asid sulfurik. Hipotesis. Jadi dekat sini apakah kepekatan yang kita ubah? Kita ada dua larutan. Kepekatan siapa yang kita ubah? Kepekatan sodium thiosulfate atau natrium thiosulfat. Sulfuric acid ni kita tak ubah, kita ubah satu saja. Hipotesis. When the concentration of sodium thiosulfate solution increases, the rate of reaction with sulfuric acid increases. Bahasa Melayunya, apabila kepekatan larutan natrium thiosulfate meningkat, maka kadar tindak balas dengan sulfuric acid meningkat. Okey. Manipulated variables yang dimanipulasikan. Kepekatan apa yang kita manipulasi, kita ubah, iaitu kepekatan larutan thiosulfat. Kepekatan larutan thiosulfat, bukan isi padu, kepekatan. Okey, kemudian perubahan dia, responding, the rate of reaction. Okey, kalau kita ingat semua faktor responding ni, bergerak balas ni semuanya the rate of reaction. Ingat tu je lah. Okey, fixed variables. Apa yang kita ni ada banyak, kamu boleh pilih macam-macam. Volume of sodium thiosulfate. Bukankah tadi kita ubah sodium thiosulfate kan? Memang kita ubah, tapi kita tak ubah. Kita hanya ubah kepekatan, tetapi volume kita tak ubah. Isi padu tetap sama, tapi dia semakin cair. Tapi kalau kamu confuse nak guna perkataan ni, ambillah yang bawah ni. Sulfuric acid. Kan sulfuric acid tadi kita tak ubah. Okey? Tapi untuk sulfuric acid, kamu kena mention dua-dua sekali lah, volume and concentration of sulfuric acid. Kena serentak ni. Tak boleh pakai asing-asing. Ataupun kamu nak guna temperature of mixture pun boleh. Temperature of mixture. Tapi cikgu syorkan kamu pakai ni lah. Volume of sulfuric acid, concentration sulfuric acid atau temperature sahajalah. Yang lain pun boleh tapi tak payah lah. Okay, so baca apparatus dia dan material semua kamu ada buku ni, kamu tengok balik. Okay, procedure. Kita tengok bagaimana langkah-langkah dia. 50 cm3 of sodium thiosulfate solution is measured and poured into a conical flask. Kita masukkan sodium thiosulfate dahulu. The conical flask is placed on top of a piece of paper with a mark X at the center. Okay. Kemudian 5 cm3 of sulfuric acid 1 mol dm³ is measured and poured quickly and carefully into the conical flask. Kita campur dengan sulfuric acid dengan cepat. Swirl the conical flask at the same time. Nampak? Start the stopwatch. Kita start the stopwatch. Okay, apa nak buat? The mark X as shown in the above diagram is observed. Kita lihat pangkat X. The stopwatch is stopped immediately when the mark X is no longer visible. Okay, the time taken for the mark X is no longer visible is recorded. Catat. Okay, kemudian kita ulang. Step 1 to 6 are repeated using different volume of sodium thiosulfate solution with different volume of distilled water as shown in the table. Ini cikgu akan bincangkan sekejap lagi. Okay, graph of concentration of sodium thiosulfate against time and concentration of sodium thiosulfate against 1/time are plotted. Okay, untuk eksperimen ni ada dua graf yang kita kena buat. Okay, apakah yang dikatakan nombor 7 tadi?
Okay, kita lihat di sini ya, tabulation data ni, terutamanya dua table ni. Okey, yang ni untuk mewakili eksperimen yang pertama, ini eksperimen yang kedua, 3, 4, 5. Jadi kita kena ulang ni 5 kali menggunakan kepekatan apa? Sodium natrium thiosulfate yang berlainan. Tadi kita dah beritahu kita akan gunakan kepekatan yang berlainan, tetapi isi padu tetap sama kan? Agak pelik juga tu kan. Sepatutnya kalau kita nak guna lebih cair, air tu isi padu mungkin kena banyak lah, betul tak? Tapi isi padu tetap sama. Apa yang dia buat adalah, kita tengok ni, eksperimen yang pertama kita pakai 50 cm padu bertindak balas dengan 5 cm padu asid sulfurik. Tapi bila eksperimen yang kedua kita guna 40 saja cm padu, tetapi dalam masa yang sama dia buat, dia campur dengan 10 cm padu air suling. Alternating air suling. Bermaksud parti dia dah kurang 40 tapi dia campur air suling masih 50. Eksperimen 1, eksperimen 2 pun 50. Tapi apa beza dia? Dia kurangkan parti sodium thiosulfate tapi dia campur dengan 10 lagi air suling. Jadi bermaksud dia telah larutan itu bertambah cair, kepekatan dia makin kurang. Okey. Ni kemudian kita tindak balas dengan asid sulfurik. Asid sulfurik tetap sama. Selesai, ambil masa dia. Agak-agak eksperimen kedua, eksperimen pertama ni macam mana masa dia? Lagi pekat, lagi cepat dia tindak balas. Bila lagi cepat tindak balas, maka pepejal sulfur makin banyak. Maka masa pangkat X hilang tu makin cepat. Jadi kalau dia makin cair, tindak balas makin lambat sikit. Pembentukan sulfur makin lambat. Jadi pangkat X hilang pun makin lama. Nampak Okey, kita tengok selesai, kita ulang eksperimen yang ketiga. Apa kita buat lah, kita kurangkan lagi parti. Kita ada stok parti sodium thiosulfate ni 30 je kita pakai, tetapi masa yang sama kita pakai tambah lagi 20 air suling. Jadi kepekatan atau kemolaran dia, molariti dia semakin cair, makin kecil. Ini yang kita buat 20 tambah 30, tetapi isi padu dia tetap sama, kepekatan saja kita cairkan. 10-40. Okey, jadi makin lama apa yang berlaku? Pangkat X tu makin susah nak masa dia makin panjang lah. Dia makin lama nak hilang pangkat X sebab sulfur nak terbentuk makin lambat. Sebab apa? Sebab makin dah cair dah, kan? Okey, itu yang berlaku. Kemudian kamu dapat bacaan dia. Okey. Dekat sini kita ada, nampak ni, kolom kepekatan. Kenapa ada kolom kepekatan natrium thiosulfate ni? Sebenarnya kita kena kira lah, sebab bila cair, kepekatan dia dah berubah, makin cair. Okey. Kepekatan asal berapa? 0.2 kan. Asal 0.2. Okey, kemudian dia makin tukar-tukar. Ini kita kena kira, ada cara kira lah, nanti kita buat. Okey, jadi daripada eksperimen ni kamu akan dapat satu graf seperti ini, graf dia. Ini apa? Ini time taken apa dia? Atau masa ya. Masa apa? Sekejap. Time taken ke atau time saja? Oh sorry, ini concentration Okey, concentration. Silap. Ini bukan time, ini kepekatan, concentration. Concentration apa? Concentration sodium thiosulfate against time, masa, saat. Okey, masa pangkat X hilang lah, masa pangkat X hilang. Okey, jadi pada mulanya kita guna 0.2 kan? Kemudian dia semakin cair.
Okey, bagaimana kita nak kira yang kepekatan yang kedua ni atau yang seterusnya, kita kena pakai formula lah. Formula dia adalah formula dia pakai formula ni. M1 V1 sama dengan M2 V2. Okey. Okey, kita ambil eksperimen yang kedua ni. Satu dia tahu lah 0.2 kan. Eksperimen kedua berapa? Kedua kita pakai isi padu dia berapa? 40 kan. 40. Kemolaran molariti asal 0.2 kan. Kemudian kita buat apa? Campur 10, apa jadi? Isi padu dia menjadi 50. Maka molariti yang kedua kan. Molariti kedua jadi macam mana? Selesaikan lah. Selesai ni cikgu rasa kamu akan dapat berapa ni? Berapa ni? Cikgu tak ada calculator. Cikgu tak ada calculator tapi saya ingat cikgu mungkin 0.18 kot. Kamu check balik ni. 0.18 mol di M padu lah. Ni cikgu congak aja ni. Cikgu tak ada calculator. Okey, so 16 ke 18 ya. Iaitu kamu dapat apa ni? 8 bahagi 50. 8 bahagi 50. 8 bahagi 50 apa? 0.81 50 400 itu 8. Betul? 0.8 jadi yang kedua 0.18. Okey, nampaknya dia berkurang sebanyak 0.04 0.04. So macam mana? 18 tak apa, cikgu 0.2 sini bagi 2 0.1 ni agak-agak lah sebab cikgu lakaran saja. Okey. Okey, bagaimana bentuk graf dia? Bentuk graf dia mula-mula kamu buat pekat kan, pekat 0.2. Agak-agak berapa lama masa ni, ini melambangkan masa kan, ini melambangkan masa. Pekat masa untuk pangkat X hilang apa? Cepat kan, cepat belah mana? Cepat belah sini kan, singkat. Okey, jadi dia mungkin kat sini, contohlah kat sini. Bila cair dia makin, masa dia makin lambat. Okey, kamu pakai formula tadi. Okey, kamu ini formula untuk yang kedua. Okey, kalau kepekatan yang ketiga kamu ulang balik, cikgu rasa kamu akan dapat 0.18 yang pertama. Ni eksperimen yang kedua. Eksperimen ketiga cikgu rasa kamu akan dapat 0.14 kot. Kan? Kemudian ni apa benda ni? Kepekatan lah, mol di M padu. Mol di M padu. Yang keempat kamu akan dapat 0.10. Okey. Makin lama dia makin cair. Untuk confirmation kamu pakai formula ni formula ni. Tengok balik contoh ni. Okey, cikgu buat contoh yang kedua. M1 V1, ini eksperimen eksperimen kedua punya jawapan. Okey, eksperimen ketiga macam mana? Pakai formula ni juga, M2 V2. Eksperimen ketiga berapa? Eksperimen ketiga nampak 30. Asalnya 30, isi padu 30. Okey, isi padu 30. Berapa kepekatan asal? Sama 0.2. Ini parti dia. Kemudian kita cair. M2 tak tahu, tapi kita campur air 20. Jadi jumlah dia berapa? 50. Jadi kamu selesaikan ni, dapatlah, tak silap cikgu, jawapan dia 0.14 ni. Kemungkinan lah, cek balik molariti dia. Jadi kenapa nak kena kira ni? Sebab kita nanti nak plot kat graf ni. Plot kat graf ni. Untuk paksi Y, fakti kepekatan. Sebab kepekatan ni dah berubah, maka dia makin cair lah. Okey. Tidak, tak tahu ni macam mana kamu nak plot.
Okey, kemudian kepekatan yang ketiga berapa? Dia makin rendah dan masa dia makin panjang. Okey, kamu cari balik eksperimen ketiga, keempat dan kelima, kamu akan dapat seperti inilah graf yang seperti ini. Dia memanjang, pelik sikit. Dia macam ni. Okey, graf dia agak berlainan. Dan jangan risau, yang ni dia tak banyak tanya lah dalam soalan struktur atau objektif. Tapi kena tahu juga graf ni. 4 graf ni berbeza dengan graf yang lain. Untuk graf ni, dia takkan uji kamu. Eksperimen lain macam ni ke, tak ada. Dia satu ni je. Bentuk dia satu ni saja. Tu je. Okay, jadi untuk eksperimen ni, bila kita tak tengok gas sebagai variable, kita tengok benda lain, kita akan dapat bentuk yang macam ni lah. Okay, ini satu graf kamu kena tahu. Okay, untuk graf yang kedua, kita akan sambung lagi lah. Masa dah dekat setengah jam. Okay, tak apa. Dalam tempoh terdekat nanti cikgu akan buat lagi talk untuk sambungan ni lah. So hari ni kita berhenti setakat ni dulu. Okay, berkenaan dengan faktor kepekatan. Adakah kepekatan macam ni saja graf dia? Tidak. Bergantung kepada apa yang kamu lihat. Kalau kamu lihat benda lain, kita mahu dapat macam ni lah. Kalau kamu lihat gas terbebas, kamu akan dapat graf yang macam biasa sebelum ni kita buat. Okey, itu saja. Tak habis lagi, kita akan sambung dalam tempoh terdekat ni, insya-Allah lah. Kalau cikgu tak ada perkara yang penting sebabnya cikgu ada banyak urusan nak settle di sekolah. Okey, itu saja. Terima kasih.